Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu tajuk 7, reka bentuk industri. Yang pertama, kita akan tahu apa itu reka bentuk industri. Reka bentuk industri ini merujuk kepada produk yang direka untuk keperluan tertentu dengan tujuan menjadikan kehidupan manusia lebih selesa, mudah dan juga terancang. Sejarah reka bentuk industri ini dia berlaku sejajar dengan perkembangan revolusi perindustrian di Eropah pada penghujung abad ke-18. Semasa revolusi ini, banyak ciptaan baharu telah dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti pengangkutan, komunikasi, pertanian dan juga perusahaan. Seterusnya kita lihat kepada revolusi perindustrian. Seperti gambar dalam buku teks awak pun awak boleh tengok. Kat sini ada kereta api, telefon. Kat sini kita boleh nampak, boleh lihatlah daripada zaman dahulu pun telah ada semua ni. Cuma ianya semakin maju pada zaman kita sekarang lah. Seterusnya adalah perkembangan tentang reka bentuk industri ini, di mana di Malaysia dapat dikesan dengan pengenalan kursus reka bentuk industri pada tahun 1967 di Institut Teknologi MARA ataupun lebih dikenali sebagai UiTM. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi MARA telah memperkenalkan bidang reka bentuk industri ini pada tahun 1980-an. Apa ciptaan yang pertama tu? Kita lihat di gambar sebelah. Ini dia. Produk terkenal hasil reka bentuk industri di Malaysia ialah kereta Proton Saga yang dilancarkan pada tahun 1985. Sejak itu, bidang seni reka terus berkembang maju. Penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia ataupun MRM menunjukkan kepentingan industri ini sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini. Seterusnya kita masuk kepada prinsip reka bentuk industri. Di mana reka bentuk industri ini merupakan bidang yang terlibat dalam penghasilan produk melalui proses reka bentuk dan juga pengeluaran. Terdapat 3 bidang reka bentuk industri dalam tajuk ini, iaitu reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan reka bentuk automotif. Kita akan pergi satu persatu. Yang pertama adalah reka bentuk produk, di mana reka bentuk produk ini merangkumi perkakasan domestik, aksesori, peralatan elektrik dan sebagainya. Produk dengan reka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi akan menjadi pilihan pengguna selain daripada faktor harga. Seperti dalam gambar ni kita nampak ada jam, ada iron. Prinsip reka bentuk daripada produk seperti yang ditulis kat sini, selain daripada faktor harga, bentuk yang menarik dan berfungsi dengan baik juga menjadi pilihan. Jadi contohnya gambar iron ni, dia kelihatan lebih menarik daripada iron yang biasa. Mungkin dia dapat mampu menarik perhatian orang untuk menggunakannya lah. Dan jam ni pun mungkin dia punya corak tu tulisan dia lain, dia jadi aksesori yang cantik. Jadi pengguna pun lebih tertarik untuk menggunakannya. Seterusnya kita masuk kepada reka bentuk perabot. Reka bentuk perabot ni dia meliputi rekaan perabot kontemporari dan moden seperti reka bentuk meja, kerusi, katil, kabinet, rak dan juga almari. Reka bentuk perabot yang baik akan menumbang ke arah pengurangan kos, bahan dan penjimatan ruang. Apa beza perabot kontemporari dan moden ni? Perabot kontemporari ni adalah perabot yang mempunyai dual function. Contoh dalam gambar ni, yang bawah, dia boleh tarik daripada meja yang biasa, dia boleh tarik ke depan. Fungsi dia ada 2 dalam 1. Gambar di atas pun sama. Dan beza moden pula adalah perabot-perabot yang terkini, jadi dia sedikit lain lah. Seterusnya adalah reka bentuk automotif. Reka bentuk automotif ni melibatkan reka bentuk styling dan konsep kenderaan darat, udara serta laut seperti motosikal, kereta, jet, kapal laut dan bot. Penampilan reka bentuk automotif yang menarik akan menampakkan kehebatan. Contohnya macam gambar kapal terbang ke atas ni, jet ni.
bila dia mempunyai reka bentuk yang menarik, dia kelihatan hebat dekat atas tu. Penyesuaian produk dengan keadaan fizikal dan mental pengguna diambil kira sebagai faktor kemanusiaan dan ergonomik, di mana gabungan teknologi mampu menonjolkan kreativiti dan inovasi imajinasi mereka. Contoh kat gambar bawah ni, selain daripada reka bentuk yang menarik, faktor kemanusiaan dan ekonomik ni dia mampu meningkatkan imajinasi mereka untuk menghasilkan sesuatu yang menarik. Jadi terjadilah gambar seperti bawah ni, iaitu motosikal yang bertutup, yang berbumbung. Jadi dia lebih semakin orang kata reka bentuk tu semakin maju, semakin tinggi lah. Seterusnya, apa peranan dan juga fungsi reka bentuk industri ni? Peranan reka bentuk industri ni merupakan faktor reka bentuk yang berkait rapat dengan fungsi produk bagi memenuhi keselesaan dan keperluan harian manusia. Mana penentuan reka bentuk industri ni berdasarkan kepada bentuk mengikut fungsi dan fungsi mengikut bentuk. Apa pula bentuk mengikut fungsi dan fungsi mengikut bentuk ni? Seterusnya kita lihat kat sini. Yang pertama adalah bentuk mengikut fungsi. Reka bentuk lebih memberi tumpuan kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetik, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk produk. Contohnya lah, untuk lebih mudah, contoh kat sini ada gambar kerusi. Jadi kita tahu terus, kerusi kegunaan dia, fungsinya adalah untuk kita duduk. Jadi kita nampak sekali imbas untuk kita duduk. Dan sebelah ni pun kasut prop untuk kita pakai berjalan. Jadi kita terus nampak fungsi dia kat situ. Manakala untuk fungsi mengikut bentuk pula, ianya merupakan reka bentuk lebih memberi tumpuan kepada estetik fungsi tanpa menekankan sudut estetik, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk tersebut. Di mana untuk fungsi mengikut bentuk ni pula, dia reka bentuk, hasil reka bentuknya lebih memainkan peranan daripada fungsinya. Contoh kat sini, high heels, dia tinggi. Jadi kita cuma nampak reka bentuk dia yang menarik, tapi kegunaan dia masih sama. Tapi perkara pertama yang kita nampak adalah reka bentuk dia. Untuk kerusi ni pun sama juga. Kita nampak ianya adalah sebuah kerusi, tapi reka bentuk, kita nampak reka bentuk dia lain daripada yang lain. Jadi apa yang kita nampak dulu itu membezakan antara fungsi mengikut bentuk ataupun bentuk mengikut fungsi. Seterusnya adalah prinsip dan elemen, di mana satu gambaran tentang cara kita mengamati dan memproses maklumat visual bagi menghasilkan idea dan imej visual lebih menarik. Elemen reka bentuk adalah elemen asas seni reka yang diaplikasikan dalam pelbagai unsur dan komposisi reka bentuk. Faktor kreativiti dan ergonomik penting dalam menghasilkan reka bentuk sebelum barangan produk itu dapat dipasarkan. Di sini jelaslah bahawa elemen sesuatu barang tu adalah amat penting kerana ianya perlu diaplikasikan terhadap reka bentuk yang baiklah. Jadi sebelum sesuatu barangan itu dipasarkan, ianya perlu mempunyai ciri-ciri elemen yang baik dan prinsip yang baik pada sesuatu produk tersebut agar ianya boleh dipasarkan. Seterusnya adalah contoh prinsip dan juga elemen. Terdapat 5 ya. Contoh elemen di sini. Yang pertama adalah kesatuan. Di mana untuk kesatuan ini, kita dapat lihat di gambar bahagian kiri ni, ianya menimbulkan kesan sepadu, lengkap dan memberi impak idea yang menyeluruh. Nampaklah kat sini gambar burung helang ni dan gambar perumahan di belakang. Dia memberi impak idea yang menyeluruh. Seterusnya adalah kepelbagaian, di mana ianya memberi gaya, variasi, tenaga, idea berbeza dan daya tarikan dalam gubahan. Di mana kat sini ada rama-rama. Jadi gubahan dia ni menarik. Dia ada pelbagai warna kat situ. Seterusnya adalah kontra dan penegasan, di mana ianya menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan.
di mana di bahagian tepi ni dia macam kelihatan agak kabur sedikit, tapi penegasan dia terhadap bahagian tengah ni. Jadi dia kontra dan juga penegasan. Seterusnya adalah ruang, di mana penggunaan perspektif mengikut kesesuaian jarak dan kedudukan. Kita nampaklah jarak susunan atau meja dan juga kerusi dalam gambar ni. Dia menunjukkan kesesuaian jarak dan kedudukan sesuatu produk tu. Dan terakhir sekali adalah keseimbangan, di mana kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Mana kat sini kita nampak ada macam laut, pokok. Jadi ianya mempunyai kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan yang berbeza. Seterusnya adalah ergonomik, di mana ergonomik ini merupakan satu disiplin ilmu mengenai kebolehan, had dan ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. Ergonomik memainkan peranan penting dalam penghasilan sesuatu produk. Aspek-aspek seperti keselamatan, keselesaan, kesesuaian, kemudahan dalam penjagaan dan pembaik pulih serta ketahanan perlu dipertimbangkan dalam penghasilan sesuatu produk. Kat sini kita dapat lihat bahawa untuk menghasilkan sesuatu produk tu, kita tak boleh terus saja buat. Dia perlu mempunyai aspek-aspek yang penting seperti keselamatan suatu produk tu, keselesaan produk tersebut, kesesuaian dan kemudahan dalam penjagaan bagi sesuatu produk tu. Jadi banyak faktor yang perlu diambil kira sebelum sesuatu produk dihasilkan. Seterusnya kita masuk kepada